Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik termokimia. Okey, ini bahan yang saya sediakan untuk awak. Okey, 11.1. Kita belajar dulu apa itu asas dulu perubahan haba dalam tindak balas. Okey, so tindak balas untuk topik ini kita ada dua. Masa redox kita ada pengoksidaan, penurunan. Lepas tu kita bagi definisi yang banyak dekat pengoksidaan dan penurunan. Ada 4 jenis maksud boleh dinyatakan di situ. Okay, so untuk case ini, untuk hari ini punya, kita study tentang haba. Okay, tindak balas itu membebaskan haba atau menyerap haba. Haba boleh dibebaskan atau diserap. Dua sahaja. Okay, so di sini ada dua jenis. Satu kita panggil exothermic. Satu kita panggil endothermic. Okay, masa tingkatan 3 pun ada, tapi sedikit sahaja, belajar terlalu sedikit. Sekarang detail dia. Okay, so haba dibebaskan di sini, ini maksud gambar raja yang haba dibebaskan. Maksud dia, dalam itu ada zarah-zarah dia. So, zarah-zarah dia membebaskan haba. So, haba itu akan pergi ke beaker ini, akan pergi ke lalutan. Okay, menjadikan dia punya bekas panas. Dia pegang bekas dia akan jadi panas. Bila you pegang bekas yang panas, selepas tindak balas, maksud dia itu sudah jadi haba dibebaskan. Okay, so jenis dia exothermic. Haba dibebaskan. Kenapa suhu dia meningkat? Sebab haba dikeluarkan. Haba dikeluarkan, semua berkumpul di keliling. So termometer masuk, akan dapat suhu yang meningkat. Ini konsep yang betul lah. Okay, so sebelah pula, kalau endothermic, apa maksud dia? Endothermic di sini maksud dia, haba semua masuk ke dalam. Haba masuk ke dalam. Okay, dia serap ke dalam particles itu, ke dalam zarah-zarah itu. Yang you tak nampak. Dia masuk ke dalam zarah-zarah. Okay, so itu maksud endothermic. So haba macam mana? Diserap. Sama ada dibebas atau diserap. Lepas tu perubahan suhu dia turun. Kenapa? Sebab keliling punya suhu haba di keliling semua dah masuk ke dalam zarah-zarah itu. Menjadikan bekas awak sejuk. So bekas sejuk, biasanya you ambil termometer untuk ambil suhu, suhu dia menurun. So itu beza dia. Okey, boleh ya? Okey, itu beza dia. Okey, so sekarang kita tengok gambar raja aras tenaga dia. Bagaimana kita nak lukis. Okey. So gambar raja aras tenaga yang pertama, okey, you lukis paksi ini, label tenaga. Paksi X tak perlu lukis. Kalau you lukis, you perlu label. Tak ada benda nak label. So, tak payah lukis. So, untuk exothermic, dia suhu, dia membebaskan. So, bila dah membebaskan, dia akan jadi kurang. Okay? So, untuk endothermic, dia menyerap. Bila selepas dia menyerap, dia akan jadi banyak tenaga dia. Okay? Itu sebab dia naik macam ni. Okay? So, depan ini adalah bahan, belakang adalah hasil. Okay? So, bahan Mg dengan H2SO4, hasil dia MgSO4H2. Hasil di sini lah. Boleh tulis persamaan ion atau persamaan kimia pun boleh. Lepas tu delta H ini kita panggil delta. Delta H. Delta H negatif nilai dia. Bukan kata nilai negatif matematik. Bukan. Negatif di depan ini maksud dia, haba dia negatif maksud dia membebaskan haba. Okay, nilai kalau positif di depan, nampak positif. Kalau positif di hadapan, itu maksud menyerap haba. Okay, so tanda negatif dengan positif di sini, hanya kita guna apabila kita buat delta H. Kalau tak ada delta H, tak perlu ada tanda negatif positif. Okay, clear? Okay, so haba tindak balas di sini sebenarnya kira macam mana? Dengan cara haba untuk hasil, tolak haba untuk bahan. Haba untuk hasil rendah. Tolak untuk bahan punya tinggi. Maka dapatlah nilai negatif. Okay? So, di sini maksud dia dibebaskan haba. So, sini hasil tolak bahan. Hasil kan tinggi, tolak yang bahan, maka dapatlah nilai positif. Sebab hasil kan nilai tinggi. Nilai besar tolak nilai kecil positif lah. Ini nilai kecil tolak besar.
negatif. Itu anggaran lah. You boleh fikir macam itu. Supaya you dapat pattern untuk gambar raja aras tenaga yang betul. Okey, boleh ya? Lepas tu satu lagi maklumat di sini. Okey, bahan bila nak tukar jadi hasil, dia kena pecahkan ikatan. Okey, so sini berlaku pemecahan ikatan. Pecahkan semua ikatan di sini, di bahan, lepas tu bentuk semula ikatan yang baru untuk dapat hasil. Okey, sama juga. Bahan di sini, dia akan mengalami pemecahan ikatan. Semua ikatan N2 dengan O2 dipecahkan. Lepas tu combine balik jadi NO. Okey, so ini pembentukan ikatan berlaku di sini, sini berlaku pemecahan ikatan. Okey ya, sekali lagi pemecahan ikatan berlaku di bahan, pembentukan ikatan berlaku di hasil. Okey, untuk muka surat pertama, ada soalan nak tanya ke? Apa-apa sahaja yang awak rasa kurang faham, you boleh tanya. Okey ya, so saya bagi awak tanya. Yang suhu tu dia rujuk dekat suhu bahan kan? Dekat zarah tu kan, bukan dekat surrounding punya kan? Okey, suhu ini merujuk kepada suhu sekeliling. Suhu sekitar sini. Okey, bukan suhu particles, bukan. Particles tak mungkin boleh dapat suhu punya. Suhu di keliling. So suhu di keliling meningkat sebab semua partikel bagi you haba. You pegang dengan tangan pun you rasa panas untuk bekas dia. Itu sebab dia suhu meningkat. Ini you pegang bekas dia sudah jadi sejuk. Dia macam sejuk, tiba-tiba jadi sejuk. So sebab dia suhu sudah menurun. Maka you bila ambil suhu dia menurun sebab kita ambil keliling, suhu keliling dia. Okey? Okey, you ambil sambil nak tanya boleh, okey, atau tak you tengah salin dan catatkan, yes. Sempat hari ini 11.1 siaplah, tak payah buat kemudian. Okey, saya bagi 2 minit sambil siapa nak fikirkan soalan kurang jelas untuk muka surat pertama. Irfan okey lah tadi? Saya masih tak faham. Okey, mana yang tak faham? Yang bahagian gambar raja tenaga tu. Gambar raja tenaga? Yang sebab bahagian untuk exothermic tu, mula-mula dia dekat paras tinggi, lepas tu dia turun. Tapi Dia turun. kalau kan surrounding dia meningkat dia punya suhu dia. So saya tak faham. Ini suhu ini untuk keliling. Untuk keliling. Boleh ya? Ini Okay. untuk zarah-zarah. Ini untuk zarah-zarah. Okay. Ya. Suhu di sini kita guna untuk masa eksperimen. Masa eksperimen kita akan rujuk perubahan suhu ini. Okey, sebab eksperimen kita hanya mampu ambil suhu keliling. Yang berlaku dalam zarah itu, kandungan tenaga dia, kita tak boleh buat apa. Itu secara teori sahaja. Okey, so pembebasan haba, kandungan tenaga, jumlah kandungan tenaga jadi rendah. Sebab haba dibebaskan. So jumlah kandungan tenaga jadi tinggi sebab haba diserap. Itu untuk zarah-zarah dia. Okey ya, itu sebab dia kita dapat pattern satu turun untuk exothermic, satu naik untuk endothermic. Tapi masa ambil suhu daripada termometer, kita rujuk kepada suhu sekeliling sahaja. Contoh suhu di air inilah. So suhu dia meningkat sebab haba banyak keluar, so menjadikan termometer punya bacaan naik. Okey, ini haba hilang, semua hilang ke dalam particles yang sangat halus, discrete itu. Kita tak nampak. Tapi dia memang serap ke dalam. Maka kita dapat suhu dia menurun. Okey, itu secara eksperimen lah untuk bekas dia. Tapi ini dari segi kandungan tenaga merujuk kepada zarah-zarah dia. Okey ya, so kita sambung yang kedua. Okey, boleh ya? Yang kedua. Okey, menentukan tindak balas exothermic dengan endothermic. Okey, so sini kita ada, saya bagi banyak contoh. Okey, so sekaligus kita you tick dia. Okey,
So, yang pertama, respirasi eksotermik, membebaskan haba. Okay, so kita ada heat di hujung tu, proses respirasi. Fotosintesis, menyerap tenaga cahaya, endotermik. Nah, tengok. Penguraian karbonat logam, endotermik. Okay, haba diserap. Haba diserap untuk uraikan. So, dari segi itu memang endotermik. Okay, pengoksidaan logam, eksotermik. Semua pengoksidaan logam, eksotermik. Penguraian nitrat, endotermik. Larutan garam amonium, endotermik. Melarutkan natrium hidroksida, eksotermik. Pemendakan, ini yang kita nak belajar untuk 11.2. Pemendakan, pengesalan logam, peneutralan, pembakaran bahan api. Semua kebaikan dia adalah eksotermik. Okey, eksotermik. Melalukan kalsium klorida kontang di dalam air, eksotermik. Melalukan natrium tiosulfat dalam air, endotermik. Ini endotermik. Lepas tu ada exo 2. Okey, you tick. Nanti saya ajar you satu cara lah untuk hafal. Okey, so you tick semua. Pengaratan besi sebenarnya pengoksidaan logam. Pengoksidaan logam. Okey, pengoksidaan logam kan Fe jadi Fe2+ plus 2E. Fe2+ jadi Fe3+. So pengoksidaan logam tu untuk eksotermik. Penguraian, okey, endotermik. Melalutkan logam alkali, eksotermik. Okey, so sekarang pening kepala macam mana nak buat pengelasan. Okey, masa exam dia akan suruh awak kelas kan. Mana eksotermik, mana endotermik. Okey, kita highlight perkataan-perkataan yang endotermik punya. Okey, saya highlightkan endotermik. Saya highlightkan jadi merah. Okey, so sekarang kita cari perkataan yang endotermik. Okey, kemungkinan ada tercicir sedikit, tak apa. Semua perkataan penguraian. Penguraian tu endotermik. Okey, kita buat macam ni. So, selain daripada yang merah adalah eksotermik lah, maksud dia. Okey, penguraian dan perkataan amonium. Nampak perkataan amonium endotermik, nampak perkataan penguraian endotermik. Ini special case. Ada lagi, penguraian. Okey, lepas tu ini. Okey, 4 inilah. So ada case tercicir juga macam tiosulfat ini specials. Okey, tiosulfat ini dia boleh endotermik, boleh eksotermik. Okey, tapi last ambil endotermik sebab haba last itu memang diserap lebih daripada dibebas. Dia boleh bebas dan serap dua-dua. Okey ya. Okey, so cara kita hafal, bila jumpa perkataan penguraian amonium, hidrogen, bahan hidrogen karbonat, hidrogen apa, semua hidrogen punya penguraian. Okey, itu semua adalah endotermik. Endotermik. So selain perkataan penguraian benda logam apa, lepas tu selain dari perkataan amonium, selain daripada hidrogen karbonat, okey, itu semua adalah eksotermik. Okey, boleh. Itu cara kita untuk ingatlah. Okey, ada soalan untuk yang kedua? Tak sempat. Okey, you tick, saya bagi masa sedikit sambil you boleh tanya apa soalan yang perlu awak tanya. Sekiranya tak faham. Sekali lagi, ini masih merujuk kepada particles dia. Particles dia. Okey, penguraian ini melibatkan haba diserap oleh particles dia. So, situ kita consider endotermic. Okey ya. Okey, ada soalan? Putri, okey, Putri? Okey.
Okey ya, faham ah? Okey, so boleh tengok semula video lah kalau tak faham. Okey, penguraian amonium, hidrogen, penguraian. Okey, last kita tengok last. Okey, profil tenaga. Okey, profil tenaga sini maksud dia gambar rajak aras tenaga. Sama saja. Dia nama dia gambar rajak aras tenaga. Cuma bila you sebut profil tenaga, maksud dia sudah jumpa tenaga pengaktifan. So bila you nak buat tenaga pengaktifan, you kena buat curve macam ni lah. Naik atas, lepas tu turun balik. Okay, exothermic. Kan tadi exothermic, nampak? Tinggi, rendah. Endo, rendah, jadi tinggi. Itu kandungan tenaga di dalam. Okay, di dalam. Sebab dia serap banyak, maka dia akan jadi tinggi lah di dalam particles itu. Okay, pattern di sini, bentuk dia sama saja. Bentuk dia sama. Tinggi jadi rendah. Rendah jadi tinggi. Cuma profil tenaga, bila sebut profil tenaga, you kena lukis lengkung ini untuk menunjukkan tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan pernah kita belajar masa kadar tindak balas. Iaitu tenaga yang perlu dicapai oleh bahan tindak balas baru boleh tukar kepada hasil. Maksud A langgar dengan B untuk buat pemecahan ikatan. A dan B dia perlu langgar sehingga ikatan tu pecah. So bila pelanggaran itu dia perlu mencapai tenaga pengaktifan. EA. Okey, simbol dia EA dari sini ke sini yang merah ini. Tenaga pengaktifan lepas tu baru boleh tukar ke hasil. Hasil akan bentuk ikatan yang baru. Yang asal punya ikatan dah pecah. Ini yang baru punya ikatan. Okey, so tenaga pengaktifan di sini. Okey, di mana? So dulu tak ada delta H. So untuk sini kita akan belajar delta H di sinilah. Iaitu H untuk hasil tolak H untuk bahan. So dapat di sini beza dia. Beza antara bahan dan hasil. So dapat di sini. Ini delta H dia. Okey, untuk endothermic ini exothermic Untuk endothermic sama juga profil tenaga dia macam ni naik, lepas tu dia dari rendah jadi tinggi. Okey, so sini punya ikatan dipecahkan, P dan Q dipecahkan, bentuk R dan S. Okey, bentuk R dan S dan tenaga pengaktifan dia tinggi. Tinggi. Okey, so ini bila mencapai tenaga pengaktifan baru boleh tukar kepada R dan S. So delta H dia di mana? Delta H dia di sinilah. Beza di antara H untuk hasil dan H untuk bahan. Itu beza dia. Adalah delta H. Okey so gambar aja ini boleh Okey, so sekarang kalau saya nak banding jumlah kandungan tenaga. Okey, perkataan jumlah kandungan tenaga tidak boleh ditukarkan dan kurangkan perkataan dia, tak boleh. Memang nama dia jumlah kandungan tenaga. Seperti you kata nombor nukleon. Nombor nukleon adalah satu istilah. So istilah di sini jumlah kandungan tenaga. Okey, kandungan tenaga pun salah. Okay, jumlah tenaga pun salah, dia jumlah kandungan tenaga, total energy content. Sebab garis ini merujuk kepada tenaga apa? Jumlah kandungan tenaga lah, merujuk pada jumlah kandungan tenaga. Okey, maka jumlah kandungan tenaga, okey, bahan lebih tinggi. Bahan di sini lebih tinggi daripada hasil. Okey, jumlah kandungan tenaga, so saya highlight sinilah, tukar ke merah untuk awak tengok. Okay. So yang first, jumlah kandungan tenaga bahan lebih tinggi daripada hasil. Untuk sini, jumlah kandungan tenaga bahan di sini lebih rendah daripada hasil. Ini perbandingan dia. Okey, SPM 2020, dia bukan nak 1-2 bandingan. Dia bagi you 6 markah. 6 markah untuk banding profil tenaga. Banyak tu. Ada orang buat ini, itu negatif, positif, semua dia buat pun tak sampai 6 markah. Sebab ini kira sebagai satu. So jumlah kandungan dikira sebagai satu. Okey seterusnya kita boleh tahu, okey, ini pun kira. Mana ikatan diputuskan? Mana ikatan terbentuk? Yang diputuskan adalah bahan. Yang terbentuk adalah hasil. Maka diputus punya A dan B lah. A dan B kena putuskan. Dibentuk punya adalah C dan D. Sini mana diputuskan? P dan Q diputuskan. R dan S dibentuk. Dia semua macam ni.
you nak bentuk satu hasil untuk tindak balas kimia, you kena putuskan ikatan dia dulu. Lepas tu bentuk semula ikatan dia. Itu baru dapat hasil tindak balas. So nak putuskan ikatan, you kena serap haba. Serap haba untuk putuskan dia. Lepas tu nak bentuk ikatan, you kena bebaskan haba. Baru boleh bentuk semula. Okey ya. So itu yang konsep yang paling tinggi ada di sini. Okey, bandingan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Itu yang paling problems. Okey, ini ramai student tak dapat untuk ini. Okey, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Okey, pembentukan ikatan mesti di hasil tindak balas. Okey, saya highlight satu sajalah supaya tak nampak kelang kabut. Okey, pembentukan ikatan mesti dalam hasil tindak balas. Okey, sebab pembentukan ikatan kan. Okey, sini pun saya cari pembentukan ikatan. Pembentukan ikatan di hasil tindak balas. Okey, lepas tu pemutusan ikatan di bahan tindak balas. Okey, memutuskan ikatan di bahan tindak balas. Okey, itu konsep dia. Okey, memutuskan ikatan di bahan, pembentukan ikatan di hasil. Okey, so sekarang bila you nak buat pembentukan ikatan di hasil, haba dibebaskan. So, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil lebih tinggi berbanding tenaga yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Itu sebab dia dapat negatif. Okey, sebab bebas lebih. So, ada orang combine ini banding dengan tadi, dia pening kepala. So, you banding ikut muka surat dia lah. Kalau you nak cerita pemutusan ikatan, maka you cerita benda ini. Kalau you tak nak cerita pemutusan ikatan, you guna yang tadi tu. Okey, positif adalah negatif nilai dia. Okey, sebab kandungan tenaga dia ini pun boleh, kandungan tenaga dia lebih tinggi. Okey ya. So sini tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil lebih rendah. Bebas tu negatif nilai dia lebih rendah berbanding diserap, maka nilai positif lah. Sebab positif di sini maksud menyerap. Negatif di sini maksud membebaskan. So untuk kes yang eksotermik, bebas banyak ke serap banyak? Bebas lebih tinggi. Tinggi. Okey, maka bebas lebih banyak. Bebas lebih banyak, nilai tanda dia negatif. Okey, ini bebas punya adalah kurang daripada serap. Maka tanda dia positif. Sebab positif maksud dia menyerap. Negatif maksud dia membebaskan. Okey. So positif dengan negatif punya tanda positif negatif, seperti kita buat nombor pengoksidaan, kita letak di hadapan positif negatif kan. Untuk topik ini, kita hanya apply dekat delta H sahaja. Kalau you tulis delta H, wajib ada negatif atau positif. Sebab itu melambangkan haba dibebaskan atau haba diserap. Okey, kalau delta H, you tulis delta H sama dengan 111 kilojoule, mol tolak 1. Itu sudah salah. Sebab you tak nyatakan negatif atau positif. Okey ya. Okey, untuk 2 minit sini, okey, selesaikan. Ada soalan tanya? Last, habis? Konsep asas habis. Kemudian 11.2, nanti slot kedua, kita akan buat, lihat cara pengiraan dia. Bagaimana nak kira semua. Lepas tu 11.3 baru sampai di kehidupan harian. Apa kaitan dia endotermik, eksotermik dengan kehidupan harian kita? Okey, ayat dia nak terbalik boleh ke? Boleh je. Contoh sini, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas diterima. Sama maksud dia. Okey, sini you nak tulis jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Boleh je. Okey. Ayat negatif atau tukar pun boleh. Ini pun boleh. You boleh tukar je. Yang penting sekarang lebih tinggi. Kalau you tulis di bawah dulu, maka lebih rendah lah.
Okay, sekarang you buat pembentukan ikatan di atas lebih rendah. Kalau you buat pemutusan ikatan dahulu, dia akan jadi lebih tinggi. Okay, ya. So, cara nak hafal sebenarnya senang. You tengok, bebas punya banyak, maka dia exothermic. Serap punya banyak, maka dia endothermic. Itu je. Cuma nak buat ayat yang elok-elok supaya boleh skor markah yang paling last sekali untuk bahagian ini. Okey, baik. 11.1, okay, dah selesai. Okey, kita akan sambung sekejap lagi untuk slot yang kedua.